kalau tak ada tanda hidup, zahir kejadian manusia, ada rupa manusia tu ada 3 benda. Semayang je tak boleh. Hak 3 lagi wajib kena buat lah. Kalau ada tanda hidup, semua kena buat lah. Nah, kena buat 4 benda lah kalau ada tanda hidup. Hak ni tanda hidup tak ada, rupa pun tak ada, tak wajib semua 4 tu. Cuma sunat kita bungkus, lepas tu kita tanam. Susunat hukum dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata perang kita, dan jika tiada tanda hidup lagi tiada zahir kejadian manusia, nescaya tiada wajib suatu daripada 4 perkara itu. Jadi kita duk bincang ni masalah kanak-kanak yang gugur. Jadi gugur ni macam mana? Dia duduk dalam kandungan ibu dia tak sampai 6 bulan 2 lahzah. Lepas tu dia keluar. Jadi bila tak sampai 6 bulan 2 lahzah dia keluar, maka budak tu dikira sebagai gugur. Tapi kalaulah melebihi 6 bulan 2 lahzah baru dia keluar, maka budak tu dikira sebagai beranak. Jadi tu beza gugur dengan beranak. Jadi sebelum ni kita dah bincang dah, kalau dia ada tanda hidup nak buat macam mana. Nah, kalau tak ada tanda hidup tapi ada kejadian manusia, nak buat apa? Kalau dia ada tanda hidup, contoh dia mewek ke, ataupun dia teriak ke, hak tu dia kena buat 4 perkara lah. Tapi kalaulah dia ni tak ada tanda hidup, cuma ada bentuk manusia, rupa manusia tu ada, hak ni dia kena buat 3 benda. Mandi, kapan, tanam. Maksudnya tak boleh nak semayang. Ni kita bahas pula, dia kata apa? Dan jika tiada tanda hidup, kanak-kanak hak gugur tu, lagi tiada zahir kejadian manusia, tanda hidup pun tak ada, kotlah dia nak bergerak ke tak ada juga, ataupun kot ada suara ke tak juga. Lepas tu rupa manusia pun tak ada, kelak daging beza betul lah. Tak ada rupa manusia pun. Jawab bagi jika, nescaya tiada wajib suatu daripada 4 perkara itu. 4 perkara itu dengan makna mandi, kapan, sembahyang, tanam. Tak wajib semua. Mandi tak wajib, kapan tak wajib, sembahyang tak wajib, tanam pun tak wajib. Habis hang tu. Lepas tu nak buat apa? Maka harus dilempar begitu saja, harus. Tak berdosa apa. Tak ukur celah ukur pisang. Tak berdosa apa. Dah tak ada rupa apa. Kelak daging saja. Nah. Lempar tu lah. Harus hukum dia. Tapi dia adalah hak sunat dia. Kalau hak harus kira boleh, lempar itu pun boleh. Tapi tengok dia kata, tetapi istidrak pada kata harus, tarik cakap balik. Walaupun kata harus, tetapi sunat dibungkus akan kanak-kanak tu. Kanak-kanak yang gugur tu, yang tak ada tanda hidup, tak zahir kejadian manusia tu, sunat juga kita bungkus. Bungkus tu dengan kain. Lepas tu dan ditanam akan dia, sunat. Sunat kita tanam. Kita bungkus, kita tanam lah. Dan haram disembahyang atas kanak-kanak yang gugur ini, yang tak zahir kejadian manusia, lagi pula tak ada tanda hidup. Jadi haram kita nak sembahyang, tak boleh.
Tu kena ingatlah. Kalau tak ada tanda hidup, zahir kejadian manusia, ada rupa manusia tu ada 3 benda. Semayang je tak boleh. Hak 3 lagi wajib kena buat lah. Kalau ada tanda hidup, semua kena buat lah. Kena buat 4 benda lah. Kalau ada tanda hidup. Hak ni tanda hidup tak ada, rupa pun tak ada. Tak wajib semua 4 tu. Cuma sunat kita bungkus, lepas tu kita tanam. Sunat hukum dia. Jadi kalau ada kaki dengan kaki mana yang Kaki mana itu bungkus. Bungkus bagi kat orang. Bagi kat orang jiran. Ni ambil habang beringat dia nak makan manis ya. Jadi macam kaki aku ni gitu. Lagi dia kata lagi, dan kata Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, kanak-kanak yang diperanakkan dia kan kanak-kanak tu, bukan gugur. Ni beranak, bukannya gugur. Kalau beranak ni dia duduk dalam kandungan tu sampai 6 bulan 2 lahzah baru dia keluar. Kalau hak gugur tak sampai 6 bulan 2 lahzah, 6 bulan 2 saat dia tak sampai. Tapi kalau nak nama beranak dia mesti kena sampai 6 bulan 2 lahzah. Jadi hak ni masalah kanak-kanak yang diperanakkan dia. Bila kata diperanak, bukan gugur, tu tafsir lah pada kata diperanak tu. Maksudnya hak ni bukan gugur lah, bukan masalah gugur. Hak kita bincang sebelum ni masalah gugur. Gugur tak sampai masa keluar dah. Jadi kata Ibnu Hajar, dia kata apa? Jika tiada ada tanda hidup, kalaulah tak ada tanda hidup, kutlah nak mawek pun tak ada, teriak pun tak, dan tiada zahir kejadian manusia, rupa manusia pun tak ada agak dia ni. Padahal kalau tengok ke masa, boleh kira beranak lah. Tapi hak ni tanda hidup pun tak ada, rupa manusia pun tak ada. Nescaya, jawab bagi jika, nescaya tiada wajib suatu yang 4 perkara yang tersebut itu. Tak wajib satu benda pun tak wajib. Mandi kafan, mandi kafan, tanam, semayang. 4 benda tu tak wajib satu pun. Dia macam masalah atas juga, macam masalah gugur juga. Gugur yang tak zahir kejadian manusia dan tak ada tanda hidup, sama juga beranak ni. Tetapi sunat dibungkuskan dia kan kanak-kanak tu, kanak-kanak yang diperanakkan tu, sunat bungkus dia dan ditanam akan dia akan kanak-kanak tu. Sunat kita tanam kanak-kanak tu, dan haram disembahyang ke atasnya, ke atas kanak-kanak tu. Haram kita nak semayang kat dia. Tapi dia ada khilaf dah dengan Syekh Ramli tu. Dia ada lagi dia pendapat Syekh Ramli lah. Jadi Syekh Ibn Hajar kata tak wajib juga satu benda, tak wajib, sama dengan masalah gugur. Sama. Dan jika tiada ada tanda hidup, kalaulah tak ada tanda hidup tetapi zahir kejadian manusia, kalaulah tak ada tanda hidup tetapi zahir kejadian manusia, ada rupa manusia kat budak tu, rupa tu ada, hidung, tangan, kaki tu ada rupa manusia lah budak tu, cuma dia kelak-kelak tu tak ada tanda hidup lah. Kalau nak keluar tu dia teriak kan tak juga, kok dia keluar tu dia mawek kan tak juga, kelak matilah. Mati dalam perut lah. Tapi dia ada rupa manusia. Ada rupa manusia. Hak ni maka wajib dikerjakan dia akan kanak-kanak tu 3 perkara. Kena wajib kena buat 3 perkara. Mana? Dimandi akan dia akan kanak-kanak, dan dikafan, batu kafan, dan ditanamnya kanak-kanak, dan haram disembahyang ke atasnya, ke atas kanak-kanak. Sama dengan masalah gugur lagi dia. Gugur pun macam tu. Kalau gugur
ada zahir rupa manusia. Tapi tanda hidup tak ada. Nah, jadi bila tak ada tanda hidup, kena buat 3 perkara. Nah, kena buat 3 perkara. Sama dengan budak guguk juga. Nah, sama. Jadi kalau ikut Syekh Ibn Hajar ni dia mudah sikit lah. Mana tanam di mana saja lah tanam. Tanam tu di mana saja lah, tak kira belakang rumah ke apa, tak kira lah. Ikut lah. Yang tanah orang lah. Nah. Tanam belakang rumah tu lagu. Tak apa. Kita boleh tanam belakang rumah kita. Nah, kalau nak kita tak apa tanam belakang rumah. Nang ni nak pergi tengok gubuk. Pergi kat gubuk ni buat habis kacau lah. Tapi tak lah apa lah. Lalu duduk belakang rumah. Nang. Nah. Tak masalah apa. Tanam rumah tenang. Tak nak masalah. Tok guru saya buat saya lah. Buh saya batu nisan buh saya lah. Tapi Allah. Nah, dia tulis dia nama dia apa dia tulis lah. Dia. Nah, bolehlah try pergi tempat dia nama lah. Batu nisan tak depan rumah. Tu. Nak duk tengok batu nisan hari-hari orang. Nak takut juga ada buat maksiat. Nah. Mana pergi tahu tak ada. Tak ada. Jadi kalau ikut boleh. Kalau tanam tanah sendiri nak buat binaan, tak apa. Nak buat binaan boleh. Tak ada masalah, tu tanah sendiri. Hak yang tak boleh itu tanah wakaf. Hak tu yang dilarang buat binaan. Bila tanah tu tanah wakaf. Boleh faham lah. Buat tu. Ini tanah wakaf kita nak pergi bina bagi kerjaan tu tak boleh. Haram tu dia. Nah, tak boleh. Tapi kalau takat nak letak pagar tak apa lah. Dalam buang kita boleh buat yang tanah. Mana? Dalam buang kita bayar. Kita boleh buat. Dia wakaf tu tanah gubuk tu. Kita tak boleh beli lah. Daripada wakaf lah. Yang kena bayar tu. Kita bayar di kubur tu. Dia bayar duit kubur tu. Bayar lubang. Tapi kalau ikut wakaf kita bukan beli tu. Sebab benda tu dah wakaf lah. Tak boleh beli lah. Jadi kalau kod nak buat tanda apa pun, macam kita ambil buat pagar besi, hak boleh angkat letak tu tak apa tu. Sebab dia tak masuk dalam kata binaan. Binaan ni dia kejap, benda kejap. Kalau kita pergi buh simen buat, tu tak boleh lah. Habis lah. Jadi kalau tanam tanah sendiri, tak ada masalah apa lah. Nak buat binaan tak apa. Mereka duk hentam sangat bab binaan tu. Geng-geng tu duk hentam sangat bab binaan. Dia kena ada tafsir lagi bab binaan ni. Bukannya haram semata. Bukan. Ya, haram kalau orang tanah saja lah. Kalau haram semata, hampa pergi Madinah. Pergi Madinah. Pergi ziarah Nabi itu tak nampak binaan. Kan buta kan mata. Jadi dia kena tafsir lagi. Bab binaan ni dalam mazhab kita ulama kata yang haram tanah wakaf. Itu tak boleh lah. Tapi kalau tanah tu tak wakaf, memang tanah sendiri, tu tak ada masalah apa. Dia tu. Boleh. Habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Adapun kata Ramli, ni kata Imam Ramli, dia lain sikit lah. Tadi kata Syekh Ibn Hajar. Kalau ulama belah Mekah ni, selalunya dia akan memuktamadkan Ibn Hajar lah. Tapi kalau ulama Mesir, geng-geng Mesir semua ni memuktamadkan Imam Ramli lah. Sebab Imam Ibn Hajar ni dia daripada Mesir juga, cuma dia pindah pergi Mekah. Kalau Imam Ramli memang kekal dekat Mekah. Dekat Mesir. Dia kekal dekat Mesir. Sebab itu ulama Mesir ni pegang sungguh lah. Kira
Padahal banyak lagi. Tapi fiqh kalau mazhab Syafi'i, Syekh Romli ada apa? Nak Syekh Romli lah. Kitab Nihayah bagi Syekh Romli tu, Nihayatul Muhtaj, dicek oleh 400 orang ulama pada waktu tu. Nak kemah tak kemah kitab Nihayah tu. Jadi memang sebab tu kitab Nihayah ni memang ulama Mesir memang pegang sungguh lah. Habis meta. Kalau belah kita ni banyak Ibn Hajar lah, sebab banyak tok guru dulu dia mengaji Mekah. Ngaji Mekah ni bawa balik selalunya Mu'tamad Ibn Hajar. Jadi dia kata apa? Adapun kata Romli, kata Syekh Romli, kanak-kanak yang diperanak akan dia, akan kanak-kanak tu bukan gugur. Tu maksud yang kata diperanak tu. Tafsir dia bukan gugur. Iaitu yang kata kanak-kanak yang diperanak tu, masa buntingnya, masa mengandungnya ni, mengandung akannya, bunting akannya akan kanak-kanak tu 6 bulan 2 lahzah. Ada masa tu 6 bulan 2 lahzah, 6 bulan 2 second, 2 saat. 2 lahzah ni 2 masa yang singkat. Jadi ada 6 bulan 2 lahzah. Bila ada 6 bulan 2 lahzah baru keluar, ni nama dia beranak. Atau lebih, ataupun lebih 6 bulan lah. 6 bulan 2 lahzah tu. Lebih mana? 6 bulan 6 bulan 2 hari. Lebih tu 6 bulan 10 hari. Memang lebih sangat tu. 6 bulan 20 hari. Tengok-tengok keluar budak. Budak tu nama dia beranak. Dia kata apa? Dan jikalau tiada zahir kejadian manusia, walaupun tak zahir, tak nyata kejadian manusia, rupa manusia tak ada dia, keluar daging tu ya, dan dia tak jadi bentuk manusia tu, tak jadi. Dan tiada tanda hidup, tak ada tanda hidup sekalipun. Walaupun ni dan jikalau tu orang panggil rayah. Rayah pada kata kanak-kanak yang diperanakkan tu. Nak kira diperanak tu walaupun dia ni tak zahir kejadian manusia, tak ada rupa manusia, dan tiada tanda hidup sekalipun, walaupun tak ada tanda hidup. Hak jenis macam ni dia kata apa? Nescaya wajib dikerjakan dia kan kanak-kanak tu 4 perkara. Wajib kena buat semua 4 perkara. Ada rupa ke, tak ada rupa ke, ada tanda hidup ke, tak ada tanda hidup ke, bila nama beranak dia bukan gugur, kena buat 4 benda. 4 benda. Ikut ni lah selamat lagi. Kalau Syekh Ibn Hajar tak wajib satu benda pun lah. Satu benda daripada 4 perkara tak wajib langsung. Tu Syekh Ibn Hajar. Bila tak ada rupa manusia, tak ada tanda hidup, maka tak wajib langsung. Sama dengan gugur juga. Tu Syekh Ibn Hajar. Tapi Syekh Romli dia kata wajib kena buat 4 perkara. Mana 4 perkara? Iaitu 4 perkara tu dimandi akan dia, akan kanak-kanak yang diperanak ni, dan dikapan akan dia, akan kanak-kanak. Tu yang kedua. Dan disembahyang ke atasnya, ke atas kanak-kanak. Yang ketiga. Dan ditanam akan dia, akan kanak-kanak. Jadi 4 benda. Kena mandi, kapan, sembahyang, tanam. Buat macam orang biasa lah. Orang biasa. 4 benda. Bila dia ni orang panggil beranak lah, mati dalam perut, sama lah. Tu tambah dia macam tu, dia ada rupa manusia pula. Jadi kalau ikut Syekh Romli kena buat 4 benda tu. Kena buat 4. Yang kita beranak tak cukup bulan. Kena tengok lah. Kadang dia kalau ikut payah juga tu, tak cukup bulan tu lama mana. Kalau tak cukup 6 bulan 2 lahzah tu orang tak panggil beranak lah. Orang panggil gugur terus. Gugur terus. Kalau 6 bulan 2 lahzah dia duduk dalam perut, lepas tu baru keluar, hak tu memang orang panggil beranak lah. Memang cukup lah bulan tu. Cuma standard kita ni 9 bulan tu standard lah. Tapi 6 bulan 2 lahzah tu boleh panggil beranak lah.
Kita ni 7 bulan ke bawah dia. 7 bulan pakai 6 bulan dia kita tak cukup bulan lah. Tapi tetap nama beranak tu. Tetap nama beranak. Tak cukup bulan. Jadi kita ni kira 9 bulan baru kira cukup lah. Lepas 9 nah. Kalau 9 lebih tu kira lajak bulan, dia bagi ubat lah. 3 bulan. Kita pergi ke bawah lah. Habis hang tu. Dia tengok dia ke bawah kan. Tengok. Dia kata, ni pendapat siapa muktamad? Ni pendapat Syekh Romli muktamad ni. Maka kata Romli, ni pendapat Romli. Kata ni maksud dia pendapat. Pendapat Romli ni, pendapat Imam Romli ni. Ialah kata Romli tu yang lebih muktamadnya. Ni muktamad. Bahawa ada beza di antara beranak dan juga gugur. Tak ada beza. Kalau ikut Syekh Najar tak ada beza. Tak ada beza di antara gugur dan juga beranak. Betul? Kalau ikut Syekh Najar. Sebab dia kira bila tak ada rupa manusia, tak ada rupa manusia satu. Lepas tu yang kedua tak ada tanda hidup. Maka tak wajib apa langsung. Gugur pun sama, beranak pun sama. Tu Syekh Ibn Hajar. Tak wajib. Tapi Syekh Romli kata tak wajib 4 benda. Bila nama beranak wajib 4 benda. Kalau tak cukup bulan dengan mana gugur lah. Kalau gugur barulah kira macam tadi. Habis hang tu. Adapun kanak-kanak yang diperanakkan dia akan kanak-kanak bukan gugur. Iaitu kanak-kanak tu masa buntingnya 6 bulan lahzah atau lebih. Tengok. Jika ada tanda hidupnya, kalau ada tanda hidup, dia keluar-keluar dia teriak kan, ataupun dia keluar-keluar tu dia mawek kan. Jika ada tanda hidupnya kanak-kanak tu, nescaya wajib dikerjakan dia kan kanak-kanak yang diperanak tadi ni. 4 perkara yang tersebut. Wajib kena buat 4 perkara lah. Mandi, kapan, tanam, semayang. Semayang, tanam. Dengan tiada khilaf antara Romli dan Ibn Hajar. Dia tak ada khilaf. Sebab dia ada tanda hidup. Ada tanda hidup. Kalau hak gugur pun sama juga. Gugur ni yang ada tanda hidup. Macam dia bergerak mata sikit kan. Hak tu kena buat 4 perkara juga. Ni muktamad. Cuma kalau dhaif kata tak boleh mayang lah. Kalau dhaif, kalau muktamad tetap kena buat 4 perkara. 4 perkara. Gugur yang ada tanda hidup. Jadi payah kena buat ni lah. Peta sikit lah. Budak gugur ni kalau ada tanda hidup 4 perkara kena buat. Kalau tak ada tanda hidup, ada rupa manusia, 3 benda. Kalau tanda hidup tak ada, rupa manusia tak ada, tak wajib semua. Tak wajib semua perkara. Gitu. Lepas tu budak hak tu gugur. Kalau hak beranak macam mana? Hak beranak kalau ada tanda hidup kena buat semualah 4 perkara. Kalau dia ni ada rupa dia ni tak ada tanda hidup dan tak ada rupa manusia pun wajib 4 perkara. Ikut Syekh Syekh Romli. Kita ambil hak muktamad lah. Habis hang tu. Dia ada buku ni kan. Kalau di maktab itu mengeluarkan jenis tu dia buku macam tu punya dah. Mana? Kadang nak ibu kan anak dia kata. Kalau nak ibu kena buang anak. Ada hukum kan. Dia hukum menggugurkan anak ni. Dia ada qaul yang membenarkan tapi dia ada syarat dia. Syarat dia saya tak ingat berapa dia ada masa dia. Kalau lebih pada masa tu tak boleh dah nak gugurkan. Haram hukum dia. Haram.
Kalau payah lah hak tu pasal dua nyawa. Nak hak mana satu ni? Nak tu kena tengok fatwa hak terkini ni. Nanti cek tengok tu. Kalau dia ada memang ada pendapat yang mengharuskan gugur, tetapi dia letak syarat lah. Lepas tu dia ada masa-masa dia. Dia ada masa-masa dia. Tu ada dalam kitab Idahul Bab pun ada. Ada dalam nota kaki Idahul Bab tu. Tapi saya tak ingat lah. Tak ingat masa tu. Cuma kalau budak tu memang dah tahap hidup lah. Lepas tu mak hidup. Hak ni masalah hak ni. Nak pilih hak mana yang hidup ni. Kalau ikut nampak tu mak lah. Kena pilih mak lah. Tak apalah. Nanti kita tengok. Habis hang tu. Jadi intaha syarqawi dan bughayatul mustarsyidin. Masalah orang yang tenggelam air ni, tenggelam air lah. Ni hantu air tarik. Ni. Lemah. Hantu air tarik. Macam mana ni? Maka mati dalam air. Yang matilah air. Maka sah disembahyang ke atasnya, ke atas orang yang tenggelam tu, dengan tiada berhajat kepada dimandi akan dia. Tak payah mandi dah, tak berhajat mandi dah. Tapi qaul ni dia kata maka ini pendapat ditolak. Jangan dia ikut pendapat ni ditolak, mardud, tak boleh pakai. Betul dia main hilang kan, main jumpa ni. Jumpa nak kena mandi dah, duduk dalam sungai lah. Jumpa nak kena mandi lah. Hak muktamad kata apa? Dan yang muktamadnya pendapat tu, dan yang ni pendapat yang muktamadnya wajib dimandi akan dia, akan orang yang tenggelam tadi lah. Wajib kena mandi juga. Dengan perbuatan jenis mukallaf, ni jin dan manusia. Sebab duduk dalam sungai bukan perbuatan mukallaf. Bukan perbuatan mukallaf dalam sungai tu. Kalau angkat betul, rendam balik, tak boleh lah. Kita buat bagi mandi. Lagi dia ada cerita lagi orang. Mayat tak jumpa tu. Maka memandikan mayat oleh kanak-kanak dan perempuan haid, nifas, dan kafir, dan jin, syaitan. Syaitan boleh. So setan mandi tu. Sudah tak ada. Sebab dia buat masuk syaitan tu jin lah. Jin. Sebab dia jenis mukallaf. Dia kalau jenis mukallaf lah. Manusia ke kapal ke apa ke, dia kalau jenis mukallaf. Kalau kapal main mandi boleh tak? Boleh. Sebab dia manusia. Manusia jenis mukallaf. Manusia ada biji syaitan lah. Setan pun masuk dalam kata mukallaf lah. Mukallaf lah. Cuma dia tak mau. Tak mau nak beriman. Tu dia punya masalah. Tapi orang kafir boleh. Cuma kita kena bagi orang Islam tengok kan. Ada seorang orang Islam tengok mandi kena ke tak. Tak apalah. Ni isu viral lah. Kafir memandikan dia. Habis tu. Dan tiada memandi mayat oleh malaikat. Malaikat tak boleh. Malaikat tak boleh. Sebab apa? Kerana malaikat tu bukan jenis mukallaf. Dia bukan mukallaf. Malaikat tak ditaklifkan dengan hukum syarak. Kalau orang tu bukan Nabi, Rasul juga diutuskan. Nabi kita Muhammad diutuskan juga kepada malaikat. Hak tu litashrif, bukannya litaklif. Litashrif ni kerana memuliakan saja. Bukan nak memberatkan hukum. Hak nak kena berat hukum saja, ni jin manusia ni. Jin dengan manusia. Jadi jin dan manusia ni saja jenis mukallaf. Jadi jin dengan manusia. Hal lain tak boleh lah. Monyet dia nak tolong mandi tak boleh lah. Sebab tu bukan mukallaf. Boleh faham? Bukan kerja dia kot. Dia di programkan macam tu lah. Macam tu lah bahasa kita kata. Macam tu lah. Jadi dia bukan mukallaf. Malaikat dia tak mukallaf. Kalau dia
Rasul diutus tu hak tu hanya litasyrif. Mana apa yang disampaikan tu orang jadi bukan. Imam Sawi sebut dalam kitab dia, Nabi yang diutuskan kepada semua manusia dan jin ni, jin pun kenal sekali Nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi lain tak diutus pun untuk jin. Tak diutus pun. Tu bukan Nabi Sulaiman, jin duduk bawah dia. Jin duduk bawah dia tu, atas dia tu sultan. Bukan dia tu Rasul untuk menyampaikan wahyu pada jin. Dia hanya sultan sahaja. Dia raja. Dia raja waktu tu. Dia merintah semua. Waktu tu. Tapi yang diutuskan kepada manusia dan jin, Imam Sawi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Ya'juj Ma'juj pun dia pergi dakwah. Kalau itu Ya'juj Ma'juj masuk jenis mukallaf. Ya'juj Ma'juj keluar mandi boleh, tak ada masalah apa. Ya'juj Ma'juj. Kau dia makan cerah. Orang turun mandi dia makan cerah lah. Itu Ya'juj Ma'juj. Tapi dia keluar jugalah. Sampai izin Tuhan nanti dia keluar. Biiznillah. Ni baru kena biiznillah. Ni satu tambah satu biiznillah. Itu tak kena. Dan tiada memandi mayat habis. Masalah tiada haram dan tiada makruh perempuan yang haid nifas mandikan mayat. Tak haram. Makruh pun tak. Dia duduklah haid nak mandi untuk laki dia. Tak makruh apa. Tak makruh apa. Haram pun tak. Dan tiada haram dan tiada makruh orang yang junub mandikan mayat. Dia tak nak mandi wajib. Duk junub hadas. Duk dalam junub lah. Dia nak mandi mayat. Tak haram, tak makruh. Haid nifas lagi berat daripada junub. Haid nifas lagi berat. Tak tu pun tak haram, tak makruh. Kalau junub lagi tak haram, tak makruh. Intaha sabil ni sabilul muhtadin. Masalah orang yang mati runtuh. Dia mati runtuh. Umpama bukit ke atasnya ke atas orang. Kambuh terus. Atau lombong biji. Pergi lombong biji, tengok-tengok. Runtuh kena. Buat terowong pung. Jatuh dari bawah. Kan orang duk lombong dulu kan buat terowong dalam bukit tu. Dia buat terowong dalam bukit. Jadi dia kira lombong lah tu lah. Dan tiada dapat hendak mengeluarkan diakan orang tu sekali-kali. Tak boleh. Nama kulak tak boleh. Maka kata qil wajib disemahyang ke atasnya. Ke atasnya, ke atas orang yang mati runtuh tadi ni. Dengan tiada mandinya. Maka qil ini dhaif. Qil ni kata sembahyang ulama. Wajib sembahyang tak payah mandi. Tapi pendapat tu dhaif. Mana pendapat muktamad? Dan yang muktamadnya, ni pendapat yang muktamadnya haram lagi tiada sah disembahyang ke atasnya. Tu muktamad. Muktamad kata haram lagi tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab waktu mayang tak masuk. Nak mayang buat apa? Mandi benar. Waktu semayang tu masuk dengan mandi mayat tu. Ni mandi pun tak. Dia pakai tak ada apa lah. Tunggu tu lah. Tunggu tu je. Tu muktamad kata tak payah mayang. Haram mayang. Sebab waktu tak masuk lagi. Kita kira buat ibadah yang rosak. Ibadah yang rosak. Apa dia? Tahu yang dia tu dia terbalik dulu ni orang. Tak jumpa tu kira halal. Nak buat macam mana? Nak cari tak jumpa dah. Hilang tahu lah. Hilang. Macam tu lah. Hilang biar lah. Nak buat macam mana? Tak berhati kita pergi mayang pula. Kawan duk tahu lagi.
intaha bughyatul mustarsyidin. Nah, habis hang tu. Jadi hak tu kalau mayat dia hilang lah. Nah, dia runtuh apa-apa kat dia, ataupun dia lombong kan, lepas tu runtuh bukit dia. Dan kalau korang tak boleh lah. Jadi tak apalah, biarlah, buat tahlil lah. Habis hang tu. Nah, soalan tu buka. Nah, dia kalau tengok bab syahid ni, dia kena kepada tentera. Tentera yang berperang. Tapi kalau tengok dalam kitab sulam kita ni, mati syahid ni, syahid yang perang dengan kafir, sama ada syahid dunia ataupun akhirat. Jadi yang kata syahid ni, kalau ikut asal tu dia perang lah. Perang. Perang fisabilillah. Orang yang mati berperang dengan kafir, memang dia perang kerana meninggi agama Islam. Hak tu orang panggil mati syahid. Kalau budak-budak ni masuk tak? Jadi dia kata kalau ikut ni ditawan. Tak ada lah. Memang orang yang berperang saja, kerana meninggi agama Islam serta dia tak tuntut gaji, atau kerana riak pun sama. Tu syahid dunia sajalah. Dia kira orang yang berperang, kena perang tu baru dapat syahid. Baru dapat syahid. Syahid dunia akhirat. Kalau tak perang ni, dia dapat akhirat. Dapat akhirat. Syahid akhirat. Tu kira akhirat. Kalau askar tu dapat. Askar mujahidin tu, orang yang berjihad, hak tu dapat dunia dan akhirat. Kalau orang awal saja ni, tak apa perang ni, dia takat dapat akhirat. Macam tu lah. Dapat akhirat aja. Saya tanyalah Tok Guru, dan Tok Guru pun jawab macam tu lah. Saya duk cari kod boleh masuk hak dunia sekali. Tak boleh. Tak kena dengan takrif. Takrif syahid ni dia kena orang yang berperang. Orang yang berperang. Habis Allah. Faslun fi ghuslil mayyiti. Tu baca ghusli, baca dengan dhammah ghain. Yang baca ghusli, kalau ghusli basuh, kena baca ghusli, kalau dhammah baru jadi mandi. Kalau baca ghusli, hak tu basuh. Jadi basuh mayat tak kena. Ni bukan faita, ni mayat. Jadi ghusli, dia kena mandi, mandi mayat. Tu. Faslun fi ghuslil mayyiti. Fasal, bermula mandi mayat itu fardu kifayah. Mandi mayat ni fardu kifayah. Bermula sekurang-kurang mandi mayat itu mengalir air atas sekalian zahir badannya. Bila itlaq air kena kepada ayat mutlaq. Dan sekalian badannya badan mayat. Sekalian zahir badan dia. Jadi kita bagi mengalir air satu tubuh dia, hak tu lepas dah mandi tu. Sekali dah dah. Hak yang kata buh ayak bidara hak tu nak kita ambil hak afdal tu. Buh ayak bidara, lepas tu ayak yang campur kapok baru apa semua tu, hak tu kita bincang hak akmal. Ayat 9. Tapi kalau paling kurang paling penyegar sekali ya. Sekali mengalir ayat lepas dah. Cukup dah.
Cuma sunat orang yang memandikan mayat tu dia niat sunatnya. Bukan wajib pun orang mandikan mayat tu niat, tak wajib pun. Tapi sunat dia niat lah nak mandi mayat ni. Masalah lelaki yang mati atau khunsa yang mati. Khunsa ni khunsa muskil. Belum berkhatan, tak potong ni. Tak potong ni. Mati-mati botol. Allah, ada lagi. Bahasa kampung kita kata belalai lah. Ada lagi ni. Nampak macam mana ni? Nak ambil kacik ke kira ni? Pergi cari kacik Pinang lah. Mana ni? Satu tumpui tengok lah. Jadi dia tak khatam lagi ni. Khunsa muskil sama, ataupun kita kata orang lelaki tak khatam lagi. Sama ada belum balik atau sudah balik, tak kira. Sama ada belum balik ni ketika dia mati tak balik lagi, atau sudah balik, dan tidak boleh sampai air di bawah kulfahnya. Kulfah kulub dia tu. Kulfah ni kulub. Bahasa lama kata kulub. Belalai dia. Tak boleh sampai air. Bawah tu tak boleh sampai. Maka jika tiada yakin ada najis di bawah kulubnya, kalau kita tak yakin ada najis, nescaya wajib dimandi akan dia. Wajib dimandi akan dia, akan lelaki tu diri. Wajib kena mandi juga. Dan wajib ditayamum akan dia. Dan wajib ditayamum akan dia, akan lelaki tu. Niat ganti tempat yang tiada boleh kena air padanya, pada lelaki tu. Kena ni lah, sebab bawah tu tak boleh sampai. Jangan duk buka lah, atau haram kau dia lah. Jadi duk buka lah orang ni. Boleh ni. Tekan buka lah. Tak boleh tu haram kau dia. Jangan duk buka. Jadi cuma kita kena tayamum lah. Bawah tu tak boleh nak masuk air bawah tu. Bawah belalai tu tak boleh masuk air. Kita tayamum. Tayamum niat nak ganti bawah kulub dia tu. Dan wajib disembahyang atas lelaki tadi atau khunsa tu, dengan tiada khilaf antara Ramli dan Ibn Hajar. Tak ada khilaf apa? Tak ada khilaf ni pada masalah tak yakin ada najis ni. Tak yakin. Kita tak yakin ada najis, bukan kita tengok pun. Kalau kita buka duk tengok, tu lain lah, tu baru yakin. Sebelum mati tu memang duk tunjuk kat kita. Buka duk tunjuk kat kita. Kita nampak, najis. Sama najis mati. Kacau. Hak tu lain lah. Hak tu kita nampak. Memang yakin ada najis. Ini kita tak yakin. Cuma ayam tak boleh sampai lah bawah tu. Jadi kita tayamum ganti tempat yang tak boleh kena ayam. Tepuk debu lah. Tepuk debu. Sapu pula dia, tepuk pula, sapu pula dia punya tangan. Habis. Dia duduk sapu tangan tu lah debu. Dia sapu tangan tu pula. Berdebu orang tu. Tak payah sapu pula tangan tu. Tayamum muka tangan ni. Adapun jika yakin, kalau dia yakin ada najis, yakin ada najis ni dengan makna dengan dilihat sebelum dia mati tu. Sebelum kawan tu mati, kita tengoklah ada najis. Kita tahu. Dia main tunjuk kita. Tak, dan ni mati. Dah mati. Masalah. Han tengok ni. Kacau dah. Dia mati nak. Mati. Ni kacau ni. Ni kalau yakin ada najis di dalam kulubnya, kulub lelaki atau khunsa tu, maka kata Syekh Ramli, tiada sah ditayamum akan dia, akan lelaki tu. Lelaki ataupun khunsa dia lah. Tak sunat. Tak berkhatan. Sebab apa tak sah tu? Kerana syarat sah tayamum itu suci daripada najis. Kan kita ngaji dah, syarat nak sah tayamum dia kena suci daripada najis. Ni kawan ni ada najis. Tak boleh tayamum buat. Lepas tu dah tak boleh tayamum, mandi pun tak sempurna.
Lainlah kalau wuduk tak apa. Nah, wuduk kalau masalah wuduk dia tak syarat suci pada najis. Tapi masalah tayamum dia syarat dia kena suci daripada najis. Lah ni dia ada najis itu. Maka wajib dimandi akan mayat tu. Wajib lah mandi takat mana kena lah. Tang tu dah wajib tu. Dan dikafan akan mayat tu. Akan lelaki tu. Nah, akan lelaki tu dan ditanam akan lelaki. Dan haram disembahyang atasnya atas lelaki. Haram mayang. Sebab apa haram mayang? Sebab mandi tak sempurna. Tak masuk lah. Nah, bila mandi tak sempurna, waktu dia tak masuk lagi. Nak mayang mana? Tak boleh mayang. Boleh nampak tak? Tu. Mayangkan juga. Tu dah nampak. Dan haram disembahyang. Tu kalau ikut Syekh Romli. Syekh Romli kata begitulah. Kalau mayang juga ikut ni. Dan kata Ibnu Hajar wajib ditayamum ganti tempat yang tiada boleh sampai ayat padanya. Wajib kena tayamum tak? Dengan kata Syekh Ibnu Hajar walaupun ada najis wajib kena tayamum. Dan dikafan akan lelaki tu. Dan disembahyang ke atasnya. Syekh Ibnu Hajar kata kena tayamum. Bila boleh tayamum sempurna. Mandi dah. Lepas mandi tayamum. Tapi lak dululah. Ya, mandi duk basah tayamum basah-basah diselut lah. Tak pakai tayamum dulu, lak dulu. Lak bagi kering apa semua dulu. Lepas tu kita tepuk debu ni. Kat muka tu bagi lalu. Lepas tu tepuk debu lah. Buat tangan dia. Betul lah. Saya ada pengalaman tu. Ada lah. Umur panjang ada pengalaman. Orang lama. Dia orang yang Tak betul lah. Tapi tak dia kalau kita punya terjaga, kita ada kena pakai. Yang mati dengan dalam penyakit. Tak payah, tak apa lah. Cuma Tapi dimayangkan juga. Tu lah ceritanya. Cuma kita tayamum lah. Tak tayamum. Tak tayamum tak lepas lah. Nah. Oh, sentuh pun tak boleh. Yang itu. Masalah lah. Kalau ikut kena tayamum baru boleh. Tak boleh duduk dalam balik rigid tu itu. Kalau ikut hak tu tak lepas agak mayang. Tak apa. Ambil mana ni intaha Syarqawi di Syarqawi ala tahrir. 338. Tu guru imam. Dia tok gubat lain kot. Tok guru bab lain kot. Nak bab ni dia kena bagi tahu lah masalah wallah.